Hmm? Dua-dua enteng, dua-dua senang. Mana satu? Bergantung pada individu. Okay? Ada individu, dia ilmu banyak kan. Dia tengok dia tahu dah. Liberal, Khawarij ni apa? Dia tengok dia tahu dah. Kan macam dalam ilmu hadis kan. Kalau orang yang pakar dalam hadis, dia cium pun dia tahu dah. Kan? Cium ni hadis maudhu kan. Dia dengar masa dia dengar lah kan. Dia boleh detect lah, maksudnya dia boleh scan. Ustaz, hadis ni macam mana Syekh? Hadis qala apa disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian-sekian maudhu. Kenapa? Kerana tidak mungkin Nabi berkata demikian. Kenapa? Kerana ada perkataan ni, perkataan yang tidak digunakan ni perkataan baru. Dia boleh cari, dia boleh dapat kenal pasti benda tu. Okay, dia baca sanad, tak mungkin dia ni, okay, katalah si A ni tak berjumpa dengan B. Menurut ilmunya dia ada lah kan. Kita tengok kata okey je. Hadis sanad tu artinya berjumpa lah kan. Betul tak? Kan? Kalau an daripada berjumpa lah tu, kita lah cakap, tapi dia boleh tengok, dia boleh bezakan kan. Jadi ada orang kan, dia tengok syubhat, dia boleh kesan. Okey. Tapi bila tengok syahwat, dia cair. Cair kan, bahasa orang muda sana cair. Tahu kan? Kena tahu juga bahasa orang muda ni. Cair kan, tengok orang senyum cair. Letih lah kalau gitu. Tengok orang senyum cair, letih kan. Okey, letih orang rumah nak jaga dia. Okey, ataupun letih dia nak jaga rumah dia. Okay. Jadi dengan itu, ada orang pula dengan syahwat tak ada masalah. Dia boleh pergi KLCC, dia balik tak ada masalah. Tetap kopiah atas kepala dia. Kan? Saya tak buat kopiah pasal saya terlupa tadi. Kan? Sampai nak bawa balik airport, betul ambil anak datang sini, ingatkan ada, tak ada. Okay? Tapi tak apa kan, tak ada kopiah boleh ambil juga ilmu. Jadi ada orang dia pergi KLCC tak ada masalah. Dia pergi, dia balik, dia boleh tidur. Tahu tak apa ada di KLCC? Tahu kan? Ya, kalau tak tahu pergi sekali tengok. Tapi jangan pergi seorang-seorang. Jangan pergi seorang-seorang. Pergi dengan kawan yang boleh pimpin kita keluar. Kan? Okay? Di sana kita akan tengok anak-anak remaja yang macam tak macam di Kuala Lumpur. Kecuali muka dia orang tu orang Melayu lah. Atau orang Jawa lah, kita panggil Jawa kan. Arab panggil Jawa lah kan. Okay? Orang Melayu. Tapi dia punya pakaian semua dah jadi macam dekat New York. Okay? Macam dekat Amsterdam ke, dekat mana-mana ke, Brisbane ke apa agaknya lah kan. Okay? Sama je. Okay? Jadi ada orang yang bila menghadapi syahwat dia tak ada masalah. Dia pergi ke LCC untuk apa semua tak ada masalah. Okey. Tapi menghadapi syubhat dia ada masalah. Bila orang kata Ja'fariyah, kami hanyalah Ja'fariyah sahaja. Kami bukan Syiah Imamiyah Khomeini, kami Ja'fariyah. Ja'fariyah apa pengikut Ja'far bin Sadiq, cucu kepada siapa? Ali radhiyallahu anhu. Dan antara cucu-cucu Ali radhiyallahu anhu cucu Rasulullah juga. Apa salahnya kami ikut Ja'far? Salah ke? Kan bukankah Ja'far tu sezaman dengan Imam Abu Hanifah dan dia hebat, dia mempunyai fiqh tersendiri, macam-macam dah disebut kan. Oh, betul. Okey. Kerana apa? Kerana dia tak tahu bahawa orang yang bercakap tu menggunakan kejahilannya tentang Syiah. Kerana sebenarnya Ja'fariyah dengan Imamiyah sama. Nama je lain, benda yang sama. Macam kita Pak Teh, kita juga Pak Cu. Kan? Betul tak? Kita Along, kita juga kita juga Alam, macam tu kan? Okey? Kita juga bos, kita juga kuli. Di office bos lah, balik kena banyak benda kita kena buat kan, kena beli tu lah, beli ni apa semua kan. Kuli lah kan untuk isteri kita. Maknanya untuk beli barang, kita lah beli kan. Balik nanti dia pula jadi kuli kita. Kita lebih kurang itulah maksudnya. Khidmat ataupun perkataan yang lebih mudah, khidmat. Kita khidmat untuk dia. Semasa beli barang, kita yang beli apa semua. Balik, maka dia lah yang masak. Okay, jadi dia khidmat untuk kita pula. Contohnya kan. Tapi cuba bayangkan dekat office kita bos. Mungkin kita dekan ke kita apa ke. Bila dekat apa di petang tu masuk masuk supermarket ke, kita yang beli barang. Halut kan tengok beli barang. Jadi orang tahulah ni takkan kita yang tulis. Ataupun kita tengok SMS kan, mesti SMS dapat daripada Menteri Dalam Negeri lah kan. Kita tengok tu orang tahulah kata bos beli untuk dia ke. Jadi mungkin dia akan sindir kita kan. Betul tak? Kemungkinan kan. Jadi itu menunjukkan kadang-kadang di satu tempat kita lah bos, tapi di tempat lain kita bukan bos. Okey? Tapi kita orang yang sama, orang yang sama.
Di tempat lain dia dipanggil Syiah Imamiyah. Di tempat lain namanya Ja'fariyah. Nampak tak? Di tempat lain namanya Ithna Asyariyah, 12. Syiah 12. Syiah Imam, Syiah Ja'fariyah. Sama. Tapi ada orang tak boleh nak tolak syubhat yang datang daripada syaitan ni. Okey? Kafir pula. Okay, kafir ni dengan munafik kita letak lebih kurang sama, dekat-dekat. Okay? Dengan 4 perkara. Pertama, dengan hati. Kita kena tolak orang kafir ataupun berjihad menentang orang kafir dengan hati kita. Tak boleh sayang kekufuran yang ada padanya. Sama juga tak boleh sayang hipokrisi ataupun kemunafikan yang ada pada orang munafik. Tak boleh sayang itu. Kita benci yang itu. Okey? Dengan lidah pula, okay, kalau kita ada kemampuan, kita kena jelaskan bagaimana ini adalah satu bentuk kekufuran. Okay, dan kita kena tahu bahawa ini adalah satu bentuk kemunafikan. Kita kena jelaskan perkara-perkara tersebut. Dengan harta, kalau kita ada duit dan ada satu projek untuk nak, kan, macam projek di Arab Saudi satu masa dulu, bila orang beria-ia melukis kartun Rasulullah menghina Nabi, apa Arab Saudi buat? Love, ada satu masyru' kan, ataupun kemudian masyru' ni projek, okay? Projek menceritakan tentang Rasulullah, sirah Nabi, cinta Rasulullah apa semua kan. Dia buat beberapa buku dan disebarkan dengan banyak. Okey. Jadi itu memerlukan pada harta. Kan, mungkin kita kata siapa yang nak baca buku? Tak, ada orang baca buku. Okey. Dan disebarkan dalam internet apa semua. Orang kata siapa yang nak baca? Kalau kat kampung kan siapa nak baca contohnya kan. Okey. Jadi orang kata ada orang yang baca internet, ada orang yang baca ada orang baca Facebook, ada orang baca pagebook. Kan? Kita dengar ada seorang kawan tu dia sebut pagebook. Page, bukan face. Facebook ni lah page. Facebook. Okay, dia tahu baca Facebook, dia tak tahu baca Facebook. Okay. Kemudian dengan jiwa. Dengan jiwa kita, kadang-kadang kita terpaksa mengorbankan jiwa untuk berjihad menentang siapa? Orang kafir. Inilah yang dikatakan sebagai jihad peperangan. Okay. Dan jihad peperangan memerlukan kepada harta, memerlukan kepada lidah untuk menjelaskan. Nampak tak? Okay. Dan memerlukan kepada hati. Kalau orang tu dia dalam hati dia tak ada niat nak berjihad, nak perang, kalau dia berada dalam saf tentera Islam, dia hanya akan melemahkan. Nah, tapi kalau semua dia beriman betul-betul, kan, dalam satu peperangan Qadisiyah ke mana tak? Peperangan dalam Islam, mereka semua memakai kain kafan. Nampak tak kain kafan? Maksud perang pakai kain kafan. Kenapa? Kerana memang nak mati syahid. Jadi itu adalah semangat yang ataupun perbuatan yang menggambarkan semangat mereka. Okay, siapa yang nak perang, okey, kita perang esok semua pakai kain kafan. Jangan niat nak hidup, niat untuk mati. Bila niat untuk mati bersungguh-sungguh, tapi kalau niat nak hidup, kan, cuma kita bayangkan orang perang niat nak hidup kan, dia akan menyoroklah bawa belakang orang, menyorok apa semua kan, okay? Kawan dia pergi dulu. Tapi kalau niat memang nak mati, dia akan tembak, dia pergi tak. Bila dia berani, orang akan takut. Tapi kalau kita yang takut, siapa berani? Orang akan berani. Okey. Cuma kita nak bezakan jihad menentang orang kafir, jihad menentang orang munafik. Okey. Dengan 4 benda ni, yang membezakan ialah menentang orang kafir lebih khusus dengan jiwa. Okey. Maknanya kita boleh sampai ke tahap berperang dengan orang kafir. Tapi boleh tak sampai ke tahap berperang dengan orang munafik? Membunuh orang munafik. Kenapa tak boleh? Kerana munafik ni satu benda yang dalam hati. Zahir dia Islam, semayang dengan kita. Kita nak bunuh dia, susah. Kita tak semayang dengan kita, menzahirkan kekufuran dia, memerangi Islam, kita nak perang dia. Senang tak? Senang, tak ada masalah, jelas. Okey? Sebab tu Nabi tak perangi orang munafik. Nabi perangi orang kafir dalam medan peperangan. Dan orang munafik pula lebih khusus dengan lidah. Orang munafik lebih khusus dengan penjelasan. Okey? Dengan penjelasan, demi penjelasan, demi penjelasan. Pertama, orang munafik dapat ditegur. Yang kedua, orang munafik dapat ditarik kembali ke jalan yang benar. Kan dalam hadis-hadis Nabi banyak yang menunjukkan, ataupun adalah yang menunjukkan bagaimana seseorang yang dikategorikan dalam golongan munafik, dia menjadi seorang Muslim yang baik dan mati dalam keadaan Islam, berjuang untuk Islam. Kenapa? Kerana dia ditegur oleh Nabi dengan teguran yang memang menusuk hati dan dia sedar kembali. Ada yang macam tu. Okey? Okey, di sebelah kanan terus kita letakkan, ini semua berdasarkan Imam Ibn Qayyim.
Okay, saya hanya meletakkan lakaran nak mudahkan je. Kalau jihad memerangi jiwa dan juga syaitan, ini adalah fardu ain. Semua orang kena buat. Dia tak boleh jadi saya nak dakwah tapi saya tak nak belajar. Boleh? Boleh tak? Ataupun saya nak belajar tapi amal bagi kat ustaz lah, ustaz buat lah. Saya belajar je. Belajar pun takbir, sampai belajar, tapi solat ustaz solat untuk saya lah, boleh? Kan tak ada. Kita tak boleh. Okey. Saya nak berilmu, beramal, berdakwah, tapi sabar saya tak boleh. Pantang orang tolak dakwah saya. Kan? Boleh tak? Tak boleh. Dia nak berdakwah kena bersabar. Kan ada orang ni kadang-kadang yang datang dia semangat kan. Jadi dia akan rasa sedih bila orang tak terima dakwah dia. Dia tak sabar bila orang tak terima dakwah dia. Kita kata tak boleh. Okey. Para rasul mereka berdakwah dan mereka sabar dalam menghadapi rintangan dalam berdakwah. Dan mereka berdakwah berdasarkan apa yang mereka amalkan. Dan mereka amalkan berdasarkan ilmu yang ada pada mereka. Okey. Jadi ini semua adalah fardu ain, membetulkan jiwa kita dan memerangi juga syaitan. Itu fardu ain. Setiap orang kena buat. Tapi fardu ain ni dia ada tahap yang minimum, ada tahap yang pertengahan dan maksimum. Betul tak? Maknanya dalam ilmu, ada tak ilmu yang semua orang kena tahu? Ada kan? Tauhid. Contohlah kan? Okey. Ilmu tauhid tu sendiri, apa yang kita kena tahu? Apa yang wajib untuk sebenar-benarnya? Mengetahui Allah pencipta, mempunyai nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang teramat mulia, dan beribadat. Okey. Tetapi wajib tak menghafal setiap dalil berkenaan dengan rububiyah? Wajib tak? Wajib tak menghafal setiap dalil berkenaan dengan nama-nama dan sifat Allah? Wajib. Kamu kata Al-Jabbar, mana dalilnya? Tak ingatlah ustaz. Kamu tak cukup beriman ataupun tak beriman lagi. Boleh tak cakap macam tu? Tak, dia dah percaya. Paling kurang dia dah percaya. Okey. Dan menentang syaitan pun sama juga. Secara umumnya setiap umat Islam mesti menganggap syaitan adalah musuhnya dalam ideologi dan juga dalam hawa nafsu. Musuhnya. Okey. Tapi kalau dia di sana sini terkalah lah. Kan dia kalah di sana sini, itu cerita lain. Dia masih lagi boleh bertaubat. Tapi dasarnya syaitan adalah musuh. Dia tak boleh kata yang syaitan tu Lucifer ke apa adalah apa dia panggil ni? Dia panggil apa? Pemberi ilham. Ya, kita nak antara cara je kita nak jadi orang yang cara dia adalah berkawan dengan Lucifer. Lucifer ni adalah ada orang kata dalam Illuminati kan rasanya mengatakan yang syaitan tu namanya Lucifer. Bukan itulah itu yang saya ingat lupa dulu belajar. Okey. Jadi tak boleh dijadikan syaitan sebagai kawan, tapi mesti dijadikan sebagai musuh. Okey. Ini fardu ain, semua kena buat. Ada tahap yang saya sebut tadi, ada tahap yang minimum, ada tahap pertengahan dan ada tahap yang benar-benar maksimum. Okey, maksimum ni kita kata para rasul, para ulama yang hebat. Okey, pertengahan ni kira ustaz-ustaz ke, kata ustaz-ustaz yang veteran ke kan, yang junior ni tak kira lagu agaknya kan. Okey, yang minimum ni di situ masuk siapa dia? Setiap orang Islam. Dia kena ada satu tahap yang dia mesti ada ilmu, mesti ada amal, mesti ada dakwah, mesti ada sabar, mesti menolak syubhat, mesti menolak syahwat. Okey, pada kadar yang minimum semua orang kena ada. Okey. Kemudian menentang kafir dan munafik adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya kalau ada orang yang tidak menentang orang kafir, sedangkan ada orang lain yang menentang, cukup dia tak berdosa. Tetapi masalahnya ialah tak ada orang nak dakwah orang kafir, tak ada langsung. Kan di kalangan jemaah sunnah ni tak ada yang dakwah orang kafir. Dia kata semuanya berdosa. Kan di kalangan umat Islam di Malaysia